Baik, terima kasih bertemu kembali dalam Apa Khabar Malaysia. Seperti mana kita tahu, handphone dan juga kita memang berpisah tiada, tetapi kandungan di dalam handphone kita seperti aplikasi media sosial, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter dan sebagainya memainkan satu pengaruh yang besar dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari kita. Betul. Dan ada yang baik, ada yang buruk, dan bagaimana kita menafsirkan ataupun menerima input-input yang kita hadam, yang kita baca hari-hari, itu yang menjadikan kita sama ada manusia yang baik ataupun manusia yang masih mencari jalan. Betul. Sebenarnya itu merupakan satu cabaran yang utama ya, khasnya kepada ibu bapa yang nak mendidik anak. Kalau orang kata zaman dulu-dulu, kalau anak duduk dalam rumah tu selamat, dah tak ke mana-mana. Tetapi zaman sekarang, andaiannya mungkin berbeza. Kalau duduk dalam rumah tu, dalam bilik seorang-seorang, perlulah dipantau. Kita tak tahu dia dah sampai ke mana sebenarnya. Hashtag luahan ibu. Itu dia. Hari ini kita nak bercakap berkaitan dengan pengaruh konten media sosial. Kita ada seorang tetamu yang cukup istimewa untuk membincangkan lebih lanjut berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini. Ada di studio di sebelah kanan sana, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif Forum Kandungan Komunikasi dan Multimedia Malaysia, CMCF, iaitu Puan Mediham Hamua. Apa khabar Puan Mediham? Alhamdulillah sihat. Terima kasih ke AKM pada pagi ini. Ya, my pleasure. Okey Puan, kita bercakap mengenai pengaruh konten media sosial terhadap masyarakat. Tak dapat dinafikan lagi, sememangnya ianya sedikit sebanyak membina masyarakat hari ini ya, tanpa kita sedari dan juga tanpa secara langsung. Dan bagi pendapat Puan, bagaimanakah penglibatan digital ini mempengaruhi kesihatan mental kita, dan adakah ianya dilihat sebagai satu kesan yang positif ataupun sebaliknya? Okey, terima kasih. Saya rasa dalam semua perkara innovation ataupun kemajuan teknologi ni dia akan ada pros and cons dia, ada baik dan buruknya. Bagi penglibatan digital dalam social media ni, yang eloknya adalah dia dapat melibatkan lebih ramai daripada masyarakat di dalam bersosial dan berkomunikasi. Contohnya kalau dulu tanpa media sosial, tanpa penglibatan digital, mungkin ada golongan-golongan seperti contohnya OKU yang tidak dapat bersama-sama dalam membincangkan beberapa perkara. Tetapi contohnya saya ada seorang sepupu nama Johari. Beliau sangat aktif dalam WhatsApp dan dapat berinteraksi dengan keluarga lagi mudah sekarang sebab adanya social media, adanya WhatsApp. Dan ini adalah satu perkara yang elok sebab lagi ramai orang masuk dalam dunia digital ni, information dan maklumat tentang kesihatan mental, kesihatan semualah ada di dalam tu. Tetapi ada juga impak yang negatif. Contohnya yang saya boleh katakan dan saya boleh highlight di sini adalah perbandingan yang kita buat. Sebab bila kita ada dalam dunia digital ni, kita sekarang lebih terdedah kepada gaya hidup orang lain. Dulu orang memang ada orang kaya, ada VIP, ada orang-orang istana dan kebanyakan. Tetapi kita tak tahu sangat lifestyle mereka. Tapi sekarang bila kita terdedah kepada lifestyle orang lain, mungkin ada sesetengah pihak yang membuat perbandingan. Contohnya lah, kalau kita dah simpan gaji dah lama, dah beli kereta yang kita impikan, yang termampu buat kita bangga dengan kereta tu, so shiny, so nice, berkilat, kita parking depan rumah, nak lepak dalam kereta dulu, tak nak keluar lagi. So scroll Instagram, kita tengok ada rakan kita daripada sekolah beli kereta juga, tapi kereta dia lagi mewah, kereta dia lagi gah. Tak pasal-pasal, tanpa kita sedar dan tanpa kita nak pun, kepuasan daripada membeli kereta tu jadi berkurangan. So itu boleh efek mental state kita juga. Ada perasaan dengki ke, cemburu ke, ataupun tidak puas hati. So susah kalau kita tidak jaga perasaan daripada melihat apa yang kita terdedah tu, kita tak jaga perspektif kita sendiri. Secondly is, tak tahu ada istilah BM dia ke tidak, tapi FOMO, fear of missing out kan. So bila kita tengok ada trend travel ataupun trend berpasangan, trend sebagaimana macam tu pun, kita ada di antara kita yang mungkin rasa macam left out, macam kita dah umur 30 belum ada boyfriend, ataupun umur 40 belum beli rumah. So benda ni macam terkejar-kejar benda yang tak sepatutnya dikejar sebab setiap orang ada landasan dia masing-masing kan. Kalau kita tengok golongan remaja yang sekarang ni baru beranjak usia ke-20-an, mereka sangat terikat dengan FOMO ni. So seolah-olah macam kalau aku sampai umur ni aku nak sama macam ni, aku nak buat itu, aku nak buat ni. Gaji pun kalau kita tengok tawaran kerja yang mereka nak pun lebih tinggi daripada yang ditawarkan oleh market kita. So macam mana kita nak mendidik masyarakat kita? Pengaruh konten media sosial ni sangat besar. So macam mana kita nak mendidik diri kita untuk menjadi masyarakat yang bijaksana, untuk kata okey, kita sekarang tak salah untuk tak mengikuti FOMO ni ataupun kita keluar daripada update-update terkini. So macam mana kita nak mendidik diri kita daripada ada perasaan tu? Soalan yang betul-betul memang patut ditanya lah tu. Sebab bagi saya, kita dalam media sosial, dalam kita kehidupan seharian pun kita kena macam kena sedar diri, kena aware apa yang kita kongsi, apa yang kita consume. Sebab bila kita tengok kandungan-kandungan yang boleh affect mental health kita kan,
kita ada pilihan untuk tidak lagi melihat ataupun kan you have a choice nak mute ke, nak unfollow ke, nak block ke, nak letak phone kat tepi ke, boleh. Tapi kita kena sedar apakah perasaan kita masa tu. Bila kita tengok contohnya lah kalau yang single di luar sana tu rasa macam kena ada pasangan umur 25 ni, kalau tidak saya gagal. Tak boleh berfikiran macam tu sebab jodoh tu kan di tangan Tuhan juga kan. So bila kita tengok situasi di mana mereka terkejar-kejar akan perkahwinan dan rumah tangga ni, niat untuk berkahwin tu jadi lain. Dia hanya FOMO, dan itulah sebabnya kita tengok banyak rumah tangga yang tidak berkekalan sebab perceraian meningkat. Yes, you want the wedding, you want the pictures, you nak Instagram, you nak the dress, you want the cake, semua tu. So jadi niat tu dah terpesong. So bagi saya, untuk menjawab soalan tadi, kita sendiri sebagai individu jangan terikut sangat trend tersebut. Posting kita pun berjaga-jaga jugalah. Adakah kita posting sebab kita memang nak berkongsi ataupun kita nak orang lain dengki? Ataupun lebih pada nak menunjuk-nunjuk in trend kan katanya. Okey, dan Puan, saya tertarik dengan tingkah laku dalam talian berubah kepada respon terhadap woke culture. Woke culture ketika ini kita nampak jelas sekali ada di mana-mana. Ianya umpama satu gelombang dan juga fenomena dan sering kali dibahaskan, dan ada juga reaksi yang memberikan reaksi yang positif dan juga sebaliknya. Dan mungkin Puan boleh ulas mengenainya. Woke culture ni asal dia bagus sebab ia membuatkan lagi ramai di antara kita yang lebih cakna, yang lebih tahu tentang isu-isu sosial, pasal kesamarataan hak, tentang feminism, tentang macam-macam lah isu-isu sosial. Tetapi pada masa yang sama, bukan tetapi lah, tapi seelok-eloknya bila kita tahu tentang hal ni, masyarakat lebih ada perasaan empati. Kita akan mencegahkan diskriminasi, sexual harassment dan sebagainya. Semua tu, that's a good thing. Tetapi woke culture juga ada impact negatifnya. Sebab woke culture ni lah yang terdetiknya cancel culture. Sebab bila kita ada situasi di mana kita tetapkan satu standard, okey, semua contoh semua orang perlu menjadi seorang feminis, which is fine. Feminism is about kesamarataan hak wanita dan laki-laki. Kita tengok feminis yang mempertahankan hak wanita untuk bekerja, untuk pegang duit sendiri, untuk tak nak anak ataupun tak nak kahwin ataupun nak travel sendiri, itu semua okey, very good. Tetapi ada juga golongan wanita yang lebih tradisional perspektif dia atau personality dia. Dia tak nak bekerja, dia tak nak ada kerjaya, dia nak kewangan dia dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada suami. Dia nak duduk rumah, dia nak jaga anak. Itu yang dia mahu. Tak semestinya itu benda yang tak elok. So feminism sepatutnya mengangkat martabat wanita untuk membuat pilihan yang sesuai untuk diri dia sendiri. Tetapi kadang-kadang kita tengok perbualan di media sosial ni, orang yang lebih traditional in their approach akan kena dengan feminism. Kena kecam lah. Kena kecam. Sebab mungkin kita ni meraihkan kepelbagaian ataupun pendapat masing-masing itu yang terbaik. Itu yang seelok-eloknya. Sebab bila kita ada woke culture ni, masalahnya bila kita tengok orang yang mungkin lain daripada apa yang kita rasa woke, akan ada situasi di mana kita kecam macam you cakap tadi, dan kita terus cancel ataupun kita terus pulau. And this is not good lah. Cancel culture ni is not good sebab kita terus mengadili, kita terus menghukumi tanpa memberi ruang untuk perbincangan yang lebih lanjut. So understanding di antara dua belah pihak ni mungkin akan kurang kalau kita tak tekankan. Jadi kalau kita tengok woke culture ni juga salah satu, bukanlah kata pencetus kepada kata-kata kesat yang dibuat di media sosial, khususnya keyboard warrior ni. Tapi juga kalau kita tengok dulu lagi, daripada dulu zaman Facebook dan sebagainya, wujud juga manusia-manusia begini. Tetapi kita sebagai masyarakat yang bijak lah. Apabila kita membaca ataupun melihat satu posting di mana-mana media sosial, macam mana kita nak pastikan bahawa diri kita nak melepaskan ni. Faham. Tapi kita terpaksa kawal. So macam mana kita nak pastikan apa yang kita rasa tu kita tak ekspresikan di media sosial. Kalau tidak, nanti kita sendiri balik kena kecam. Biasa buat ni? Tak biasa, tapi biasa tengoklah. Tempting kan sebenarnya. Bila kita tengok orang tengah banyak bergaduh kat social media ni, kita ada pendapat kita nak letak sekali. Tapi kena fikir apakah impact yang akan yang kita dapat akibat daripadanya kepada diri kita sendiri, dan penting sangat ke pendapat kita tu. Kadang-kadang memang macam you cakap tadi, you nak berluah. Tapi bukan kat sini je. Ada kawan-kawan pergi kedai mamak, berluahlah kat situ ataupun dengan family ataupun dengan orang di luar alam maya ni. Sebab masalah
digital ataupun alam maya ni, pendapat kita tu yang kita letak, let's say kalau Twitter ataupun X kan dipanggil sekarang, ada berapa 240 aksara tu, sikit tu je, dan ia mungkin disalah anggap oleh orang ramai yang tak kenal kita. Kita ni sebenarnya baik ke apa benda ke, tapi satu posting tu boleh buat satu negara ni kecam sebab dia orang salah faham, dan bila salah faham dia panggil geng-geng dia to join the bandwagon, semua attack sekali, semua kecam sekali, semua cancel sekali, tak pasal-pasal, dan hanya kerana kita rasa macam pendapat kita tu penting untuk dikongsi. So gunakan discretion sendiri untuk pilih sama ada pendapat tersebut perlu dikongsi atau tidak, kepada siapa audience kita, adakah perbalahan di media sosial ni something yang worth it untuk kita join sekali. Sebab kebebasan bersuara tidak bermaksud kita bebas untuk atau perlu untuk bersuara sewenang-wenangnya. Ya, jelas sekali ya, teknologi tanpa sepadan ini bukanlah orang kata tiket untuk melepaskan segala-galanya. Kadang-kadang kita ni bukan apa, niat nak berkongsikan kegembiraan itu bersama dengan rakan terdekat, tetapi maklumlah ada orang screenshot, salah tafsir, dan mengakibatkan seseorang itu yang bahawa mentalnya tidak begitu cukup kuat, agak terjejas, maka berlakulah depression di situ, anxiety dan juga penyakit-penyakit menjerus kepada keadaan mental yang tidak stabil. Dan bagi pandangan puan ya, apakah yang sepatutnya dilakukan untuk mengurangkan kesan dan juga kesan terhadap yang kita lihat sifatkan satu teknologi ini baik, tetapi kesannya mungkin individu ketika ini tidak cukup kuat untuk menghadapi dan juga menanganinya, dan apakah seharusnya kita lakukan untuk mengurangkan lagi ataupun mengawal bahasa-bahasa kebencian itu daripada terus berleluasa. Dia kalau di CMCF kami amat tekankan kawal selia kendiri, maknanya self regulation. We need to know our limits. Apakah social media ini, cara-cara orang berbahas di social media ni sesuai atau tidak dengan kita. Kalau kita ke tahap yang ia telah membawa kepada akibat efek kepada tekanan mental ataupun rasa depressed ataupun rasa angry, asyik-asyik marah je. Kalau buka social media aja nak marah. So mungkin itu adalah sign bagi kita untuk step back, buat benda-benda perkara-perkara yang tidak menjerumus ke arah social media. So the first step is to know ourselves lah, apa limit kita sebenarnya. Dan pada masa yang sama, kesedaran tentang kesihatan mental ni pun perlu dikuatkan lagi. Masalahnya sekarang kita ada juga selalunya golongan yang muda lah kan, dia self-diagnose. Dia guna quiz dekat Facebook, lepas tu dia kata saya sebenarnya autistic ataupun saya ada anxiety, saya ada depression. Tapi sepatutnya ini dibawa kepada pakar. Jumpa mereka yang boleh diagnose you dengan betul. Kan kalau tidak, you rasa macam saya suka bilik saya kemas, maknanya saya ada ADHD, tak semestinya. Itu bukan syarat ataupun elemen kepada ADHD. Banyak lagi kan, kita kena serahkan kepada pakar. Kadang niatnya hanya nak berkongsi, tetapi tak sangka pula dikecam. Akhirnya jadilah impak lain, terjejas kesihatan mental. Sebenarnya banyak kita nak kongsikan, tetapi apakan daya, dan sampai di sini saja kesempatan yang kita ada. Kita nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Madiah Mahmud, merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Forum Kandungan Komunikasi dan Multimedia Malaysia CMCF, atas perkongsian. Saya kirakan meskipun masa agak pendek tetapi cukup padat dan juga menarik. Dan kita akan berhenti rehat seketika dan kembali selepas ini.